Kenaikan gaji pejabat awam bawa impak defisit tinggi kepada ekonomi negara. ribu miskin Tegar terima bakul rahmah setiap bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, edisi Isnin 27 Februari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Terengganu mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kerajaan tidak mencadangkan kenaikan gaji penjawat awam dalam belanjawan 2023 kerana ia boleh menyebabkan defisit tinggi. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, defisit tinggi boleh mengurangkan keyakinan pelabur terhadap negara kerana mereka tidak yakin ada tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Apa dia problem kita? Hutang 1.5 trilion, defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 6.5%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Dia tak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Jadi sabarlah sekejap. Itu pun saya daripada hasil yang banyak itu saya cuba curahkan. Ya, apakah dia tidak penting untuk kita selamatkan orang yang miskin Tegar? Yang lebih teruk pada semua pekerja-pekerja yang ada. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, kita faham. Datuk Seri Anwar berucap pada persidangan antarabangsa bertajuk Islam dan Islamofobia ke arah libat urus bermakna menerusi pendekatan madani di Putrajaya. Peruntukan besar bagi mencetak dan mengedar Al-Quran ke seluruh dunia tidak wajar dipetikai. Tegas Perdana Menteri, usaha itu penting bagi menyebar dan meningkatkan pemahaman mengenai ajaran Islam sebenar kepada masyarakat global terutama penganut bukan Islam. Sekaligus memerangi Islamofobia yang kian membimbangkan. No, apa yang banyaknya Quran, terjemah Quran. Bukan saja untuk bahasa Swedish itu kita dalam 20,000. Tapi yang lain pun untuk fahaman. Masalah sekarang ini masalah kefahaman. Mengapa yang menentang Islam dia tak pernah baca. Yang lawan balik pun dia semua orang tak betul. Itu masalah juga. Semua orang kalau tak setuju dengan dia semua liberal, semua sekular, semua barat. Jadi kita kena baca balik teks, baca terjemahan, baca tafsir dan kurang-kurangnya boleh selamatkan sementara mengangkat penghayatan Islam ini. Ini pula inisiatif membuktikan kerajaan bergerak pantas untuk membantu golongan memerlukan. Bakul Rahmah dilancarkan hari ini dengan menyasarkan 37,000 isi rumah kategori miskin Tegar tahun ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ia merupakan 30% daripada keseluruhan 127,000 jumlah miskin Tegar yang akan menerimanya secara berperingkat. Mereka akan menerima 12 barang keperluan asas bernilai RM100 setiap bulan. Setakat hari ini, KPDN tidak berbelanja walaupun 1 sen pun. Kerana ini adalah merupakan satu sesi libat urus yang berjaya yang hari ini di bawah Yayasan Global Mesra YGM yang mengambil peranan penting. Ianya merupakan libat urus beberapa tokoh-tokoh korporat, syarikat-syarikat berkenaan kerajaan GLCs dan juga melibatkan juga CSR daripada kebanyakan hypermarket yang telah memberikan persetujuan mereka. Jadi so far inisiatif Bakul Rahmah ini
tidak lagi melibatkan kos daripada pihak kerajaan, tetapi kita melibat uruskan beberapa pemain-pemain industri yang nampaknya semakin hari semakin bersungguh untuk memberikan kebajikan mereka kepada rakyat yang memerlukan. Bakul Rahmah akan diagih di pejabat atau pusat perkhidmatan adun dan parlimen sebelum disampaikan terus kepada Ketua Isi Rumah Miskin Tegar. Pelancaran Bakul Rahmah dan lori rahmah yang menyasarkan 2,000 isi rumah miskin Tegar di utara Semenanjung berlangsung di Ibu Negara. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudahan itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Kuasa kawal selia pembekalan elektrik Sabah akan diserah kepada kerajaan negeri tahun depan. Penyerahan kuasa dilaksana menerusi 2 fasa. Fasa pertama membabitkan pengambil alihan kuasa kawal selia pembekalan elektrik Sabah mulai Januari 2024. Fasa seterusnya, pengambil alihan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB yang dijangka pada tahun 2030. Bagi memastikan proses penyerahan kuasa dilaksanakan secara teratur, pihak kementerian akan melaksanakan tindakan-tindakan berikut. Pertama, pindaan ke atas Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 ataupun Akta 725 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011, Akta 726 bagi memasukkan klausa penggantungan. Pembentangan kedua-dua RUU ini adalah pada bulan Jun 2023 semasa mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15. Kedua, rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah bagi memuktamadkan prinsip-prinsip dan pakej penyerahan kuasa melalui jawatankuasa pemandu dan jawatankuasa teknikal. Setelah prinsip-prinsip dan pakej penyerahan kuasa dimuktamad, kedua-dua pihak kementeriannya akan membuat pewartaan bawah perkara 95C Perlembagaan Persekutuan. Ini bagi memberi kuasa perundangan bekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah. Seterusnya mewartakan perintah penggantungan kuasa-kuasa 4 akta berkaitan bekalan elektrik dan tenaga. Pembinaan sistem amaran awal kepala air EWS diharap dapat meningkatkan jaminan keselamatan pengunjung di Taman Eco Rimba Negeri Perak. Ia dibina di Taman Eco Rimba Klebang Sayong dan Taman Eco Rimba Lata Iskandar dengan peruntukan RM800,000 selaras rancangan struktur Negeri Perak 2040. EWS berfungsi secara automatik dan dapat mengesan kepala air seawal 5 minit dan paras air dikesan pada tahap waspada dan bahaya. Jadi dengan adanya sistem amaran awal ini, siren yang dibunyikan tadi sekurang-kurangnya akan mengingatkan dia bahawa ada amaran. Apatah lagi diikuti dengan loudspeaker dengan amaran secara voice, bersuara. Kita harap ia dapat memberi ingatan, amaran kepada pengunjung-pengunjung supaya kalau ada bunyi siren, maka mereka kena segera meninggalkan tempat itu. Jangan tangguh-tangguh lagi sebab kita tak tahu berapa kelajuan air itu turun. Pengunjung boleh mengakses sistem ini menerusi aplikasi bagi menilai keadaan semasa cuaca dan tahap keselamatan. Beliau ditemui ketika menghadiri majlis perasmian EWS dan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok di Taman Eco Rimba Keledang Sayong.
Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada berkuat kuasa hingga 1 Mac di Sarawak. Ia melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Dan bagi perincian maklumat cuaca di seluruh negara, kita langsung ke Met Malaysia bersama Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, buat masa ini Met Malaysia telah pun melanjutkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning di Sarawak sehingga ke 1 Mac nanti. Manakala di semenanjung Malaysia pula, amaran hujan berterusan peringkat waspada juga dikeluarkan melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Hujan yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan bermula pada esok sehingga 1 Mac nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang berkenaan agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di semenanjung Malaysia ketika ini, dapat diperhatikan hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 3 Mac nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sediakan 150 juta ringgit. Untuk keperluan ini, Angkatan Tentera Malaysia Bomba dan Rela sediakan 50 juta ringgit tambahan dan tentunya peranan komuniti turut diperkasa dan 20 juta ringgit disediakan di bawah geran Pertubuhan Prihatin Komuniti untuk manfaat 2,000 persatuan. Pembinaan 4 tabika baharu kemas menerusi Belanjawan 2023 tingkat program masyarakat luar bandar. Perinciannya bersama dari Terengganu bersama Muhammad Rashidi, Mat Isa. Silakan Rashidi. Baik, terima kasih.
Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Terengganu menerima 4 lagi taman bimbingan kanak-kanak tabika baharu. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Belanjawan 2023 Jumaat lalu. Pengarah Kemas Negeri Dr. Farid Ahmad berkata 4 tabika tersebut akan dibina di Felda Jerangau Dungun, Kampung Bukit Kuang Kemaman serta Kampung Bukit Diman dan Kampung Bukit Mengawan di Hulu Terengganu. Selain itu juga berita gembira buat 652 pembantu pendidik masyarakat sukarela PPMS di negeri ini apabila menerima kenaikan allowance RM300. Dan alhamdulillah bajet ini dapat kita mempertingkatkan lagi program-program direct kepada masyarakat luar bandar, komuniti desa itu, dan kita bersyukur di peringkat Kemas, dan apa yang kita harapkan program-program yang kita akan laksanakan ini memberi outcome dan membantu masyarakat kita secara langsung, insya-Allah. Pada pembentangan Belanjawan 2023, Kemas menerima peruntukan RM86.6 juta. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Terengganu menyambut baik pengumuman Belanjawan 2023 berhubung peranan KPDN membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Peruntukan RM225 juta bagi program pengedaran barangan perlu, gas petroleum cecair atau LPG dan community drumming adalah inisiatif terbaik membantu rakyat terutama penduduk di luar bandar. Pengarah KPDN Negeri Saharudin Muhammad Kia berkata bagi program penyeragaman harga dengan menanggung kos pengangkutan dari pembekal ke kawasan pedalaman, masyarakat luar bandar dapat menikmati 7 barangan asas termasuk beras, tepung gandum, LPG, petrol dan diesel mengikut ketetapan harga kerajaan. Ketika ini Terengganu sudah melaksanakan program tersebut sejak tahun 2018 di Pulau Redang, Kuala Nerus dan Pulau Perhentian di Besut. Kampung Pasir Raja di Dungun akan menjadi lokasi baharu bagi pelaksanaan program ini. Ia akan memberi manfaat penduduk yang jauh daripada sumber bekalan untuk menikmati harga lebih berpatutan sama dinikmati penduduk di tanah besar dan kawasan bandar. Kalau di Pulau Perhentian telah pun berjalan barang perlu dan juga LPG, iaitu gas petroleum cecair. Di Redang telah dilaksanakan untuk pengedaran barang perlu, LPG dan juga community drumming, iaitu petrol dan juga diesel. Jadi di Pasir Raja nanti pada tahun ini kita akan laksanakan untuk petrol dan juga diesel untuk membantu penduduk-penduduk menikmati harga petrol dan diesel di mana dinikmati oleh pengguna-pengguna yang lain. Sementara itu, program Menu Rahmah turut mendapat sambutan daripada peniaga di Terengganu dengan merekodkan 74 pengusaha setakat ini. 200 ekor burung kakak tua dilepas terbang bebas sempena program Terengganu Free Fly Gathering 2023 di Kuala Terengganu. Burung kakak tua peliharaan 120 peminat haiwan eksotik seluruh negara itu dilepaskan selama 2 jam. Wakil Penganjur Terengganu Free Fly Gathering 2023, Aidil Irfan Zek Zukri berkata, kesemua burung kakak tua itu terbang bebas sejauh 2 hingga 5 km. Penganjurannya adalah yang terbesar di negara ini serta mendapat kelulusan daripada perhilitan. Ketika ini terdapat 16 komuniti peminat burung kakak tua seluruh negara merangkumi 300 ahli aktif. Hobi dan event kami adakan ni dapat mengeratkan lagi silaturahim antara semua komuniti-komuniti yang ada dekat Malaysia dalam 16 semua. So, ada yang jauh daripada Kedah, ada yang Perlis, daripada Melaka yang sanggup datang daripada Terengganu. Berapa jam datang drive dari sana ke sini. Alhamdulillah event ni dapat sambutan dan benda ni dapat mengeratkan silaturahim antara semua komuniti-komuniti. Peserta menyifatkan program seumpama itu mampu mengeratkan silaturahim sekaligus berkongsi maklumat mengenai burung peliharaan masing-masing. Ia merangkumi pelbagai ilmu asas penjagaan, pemakanan dan kesihatan unggas tersebut.
Sebab itu saya sebagai owner saya menekankan tentang memperluaskan pengetahuan tentang penjagaan burung yang penjagaan parrot yang dengan begitu betul-betul lah. Sebab itu kalau you diberi amanah untuk menjaga parrot, you kena jaga betul-betul. Tak kena tahu kebajikan parrot itu macam mana, daripada apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Okey, untuk penjagaan dia, untuk pelihara dia, kalau bagi Zali lah, dia tak ada susah pun. Kalau tahu cara dia dan untuk penjagaan dia apa, tak susah. Kita kena tahulah basic dia untuk pemakanan, untuk dia punya vitamin, dia punya ubat apa semualah. Kalau untuk training dia pun dia ada cara untuk training lah. Semua pemilik burung kakak tua itu yang merupakan antara haiwan yang disenaraikan sebagai kategori terancam mempunyai lesen sah daripada Perhilitan. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih Sidi. Hasrat si bapa menyelamatkan anaknya yang hampir lemas di lubuk taping air putih Kemaman bertukar tragedi apabila dia disahkan lemas. Mayatnya ditemukan pagi tadi kira-kira 300 meter dari lokasi dia hilang. Si anak dilapor hampir lemas ketika mandi di Sungai Terengganu petang semalam. Ayahnya, Muhammad Mirwan Muhammad Ramli, yang cuba menyelamatkan anaknya yang dihanyutkan arus deras. Namun, kelibatnya pula tidak ditemukan. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan, 51 anggota penyelamat pelbagai agensi turut serta. Antaranya bomba, PDRM dan polis bantuan. Operasi tamat 10.20 pagi tadi selepas mayat mangsa ditemukan. Liga Hoki Wanita MHL 2023, pasukan tuan rumah TLHT terpaksa akur dengan kehebatan pasukan pelawat Negeri Sembilan apabila tumpas 5-1 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Hoki Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT Batu Buruk petang semalam. Gol pertama pelawat dihasilkan melalui pukulan padu Noraimah Syakirah Zulkifli melepasi jangkauan penjaga gol TLHT Mas Huzaimah Mat Aziz pada minit ke-9. Beberapa minit kemudian, kedua gol dijaringkan juga menerusi gerakan padang yang disudahkan oleh Fatin Naimah Zaki pada minit ke-12. Di suku kedua, pelawat menambah satu lagi jaringan pada penghujung suku permainan menerusi tolakan deras pemain kebangsaan Nur Aini Abdul Rashid berpunca daripada gerakan pukulan sudut penalti. Di suku ketiga permainan, TLHT akhirnya berjaya memperoleh gol tunggal mereka pada minit ke-40 menerusi penalti stroke yang disempurnakan Fazila Sylvester Silin. Namun begitu, gol tersebut gagal membangkitkan semangat TLHT memburu gol kedua. Apabila Negeri Sembilan terus memperoleh gol keempat mereka pada minit ke-44 menerusi Fatin Naimah. Di suku keempat, Negeri Sembilan memperoleh gol kelima menerusi Nur Amirah Syakirah hasil gerakan padang pada minit ke-58. Kedudukan jaringan gol itu kekal sehingga tamat perlawanan. TLHT 1, Negeri Sembilan 5. Fokus negeri di bawah Bayu, cadangan pewujudan tambung amanah pembangunan bagi menyelaras peruntukan untuk Sabah dalam Belanjawan 2023. Butirannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik, sahih. Pewujudan tabung amanah pembangunan dicadangkan untuk memastikan peruntukan 6.5 bilion ringgit untuk Sabah dalam Belanjawan 2023 dapat dimanfaat sepenuhnya. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun berkata, tabung dikendalikan bersama kerajaan negeri dan persekutuan itu dapat memudahkan pemfokusan agihan seterusnya pelaksanaan agenda pembangunan. Penubuhan tabung amanah pembangunan ini pasti membawa manfaat besar khususnya dalam mempercepat pembangunan demi keselesaan semua lapisan rakyat. Peruntukan yang diberi ini dimasukkan dalam tabung amanah agar dia tidak ada noktah kepada usaha untuk terus menyiapkan peruntukan tersebut. Kalau itu dilaksanakan, ini bagi saya adalah cara yang lebih sesuai untuk memastikan Sabah tidak rugi daripada peruntukan pembangunan untuk tujuan itu juga
kita harapkanlah semua agensi kerajaan yang terlibat akan lebih efisien, meningkatkan kemampuan kita untuk memperkemaskan jentera kerajaan. Datuk Masidi mengulas mengenai belanjawan 2023 kepada media selepas merasmikan program Hari Warga Emas Persatuan Hakah Daerah Ranau di Ranau. Sementara itu, program yang diadakan merupakan usaha persatuan berkenaan menghargai peranan serta khidmat warga emas kepada keluarga, masyarakat serta negara. Seorang ni persatuan hakah, tiap-tiap tahun pun mesti ada rancang menghargai ini warga emas sebab orang kebanyakan dulu government servant macam anda di hospital ke di jabatan-jabatan yang lain orang telah berkhidmat kan untuk rakyat, so persatuan harus menghargailah ini beliau-beliau warga emas. Turut diadakan penyerahan sumbangan RM10,000 daripada Datuk Masidi yang juga adun karanaan untuk melengkapi keperluan persatuan ini sekaligus menggalakkan amalan penghargaan kepada warga emas. Pemimpin di negeri ini berharap peruntukan melalui Belanjawan 2023 dapat dioptimum penggunaannya demi kemakmuran rakyat. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmut menyifatkan peruntukan besar kepada Sabah dapat melancarkan usaha menyempurnakan keperluan kritikal termasuk pembangunan infrastruktur seperti air dan jalan raya. Pembangunan yang dirancang perlu dilaksana segera agar rakyat dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Peruntukan ini wisely dan percepatkanlah. Percepatkan supaya kita dapat guna bajet itu. Kalau tidak dia akan bawa lagi ke hadapan. Jadi satu yang saya maulah dengan 6.5 bilion ini dia akan menyelesaikan isu banjir, isu air dan isu kesesakan trafik di kawasan Sepanggar ini. Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata demikian kepada RTM selepas penyerahan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di Sepanggar baru-baru ini di Kampung Rampayan Menggatal. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berharap Kementerian Kerja Raya KKR Sabah yang diberi kuasa menjustifikasi pelaksanaan projek di bawah RM50 juta agar memanfaat kelebihan tersebut dengan mempercepat pembangunan yang memerlukan perhatian segera. Bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahins mengadakan Minggu Semarak Al-Quran bermula hari ini sehingga 2 Mac di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya klinik Al-Quran, konvensyen Al-Quran, kempen derma darah serta pameran dan jualan industri kecil dan sederhana IKS. Pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul yang juga pengerusi penyelaras induk yang ditemui pemberita di Wisma Muiz berharap umat Islam sekitar Kota Kinabalu mahupun dari luar daerah dapat datang beramai-ramai memeriahkan Minggu Semarak Al-Quran sekaligus menyaksikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat akhir pada 1 dan 2 Mac. Sementara itu, para ibu bapa yang ditemui menyambut baik program yang dijalankan sepanjang Minggu Semarak Al-Quran. Apatah lagi dapat mengisi masa lapang anak-anak pada musim cuti sekolah dengan aktiviti bermanfaat. Bagus juga. Contohnya macam sekarang diorang ada program mewarna, ada beberapa pertandingan. Jadi lagi bagus untuk persediaan dorang untuk masuk sebab kebanyakan dorang ni akan masuk start darjah 1 lah. Baguslah untuk budak-budak sekolah Cain kan. Lagipun cuti sekolah ngam juga ada juga aktiviti dorang lah untuk buat program ini mewarna. Jadi kebaikan juga lah untuk budak-budak. Sangat baguslah untuk anak-anak. Jadi ada mengisi masa dorang lah. Sempena cuti sekolah kan jadi kasih join budak-budak. Ndak banyak bermain. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri dijangka disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut apabila jatuh dari tingkat 14 sebuah hotel di Bandaraya Kota Kinabalu pagi tadi. Siasatan awal mendapati mangsa jatuh dari tingkap ke kawasan beranda di tingkat 5 hotel itu.
Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Misran Bisara ketika dihubungi memberitahu panggilan mengenai kejadian diterima pada 6.44 pagi sebelum 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu bersama jentera ke tempat kejadian. Pasukan bomba kemudian menjalankan operasi membawa turun mangsa ke bawah. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya dan operasi ditamatkan pada 7.53 pagi. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Rita. Malaysia berhasrat untuk mendapatkan penambahan kuota haji kepada 31,950 jemaah tahun depan berbanding kuota musim haji tahun ini 31,600 orang. Perkara itu disampaikan kepada Arab Saudi ketika pertemuan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah. Pertemuan berlangsung sempena lawatan kerja Dr. Taufik selama 3 hari ke negara ini bermula semalam. Jabatan Perdana Menteri juga telah mengadakan perbincangan dan mengutarakan hasrat Malaysia untuk penambahan kuota haji rasmi kepada 31,950 pada tahun hadapan dan insya-Allah seperti mana dalam perbincangan Tuan Yang Utama akan memberikan komitmen untuk memberikan pertimbangan yang sewajarnya atas permohonan ini insya-Allah. Dalam pada lain, Kerajaan Arab Saudi bakal memperkenalkan aplikasi Nusuk versi Bahasa Malaysia bagi kemudahan para jemaah umrah dan haji khusus dari Malaysia. ويسرنا أن نطلق منصة نسك البوابة الوطنية الموحدة لخدمات المعتمرين باللغة الماليزية غدا إن شاء الله والتي سوف تساهم بإذن الله بإحداث نقلة نوعية في خدمات المعتمرين الماليزيين وتسهيل وصولهم وإثراء تجربتهم واختيار خدمات السكن والنقل وإصدار التأشيرة وتصاريح الصلاة في الروضة وتصاريح أداء العمرة بخطوات بسيطة من أي مكان في العالم وعلى مدار الساعة. Seorang pekerja kebun kelapa sawit didenda RM6,500 kerana mengeluarkan kenyataan berbau jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong di laman Facebook miliknya tahun lepas. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Nur Hasniah Abdul Razak. Mengikut pertuduhan, Muhammad Hanis yang menggunakan laman profil Facebook Asbul secara sedar membuat dan memulakan komunikasi yang jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada petang 10 Disember lalu. Hantaran itu kemudian dilihat di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman 3 hari selepas itu. Tertuduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Sementara itu, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, bekas penyampai radio Ismail Halil Hamzah diperintah membela diri atas pertuduhan mengedar dadah jenis kanabis 2 tahun lepas. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Ismail Halil. Jamil berkata, mahkamah mendapati 22 paket dadah yang ditemukan dalam bilik tertuduh berada dalam kawalan dan jagaannya. Malah ketika serbuan, tertuduh menyerahkan sendiri beg yang mengandungi dadah kepada pegawai polis. Justru, hujahan peguam bela bahawa anak guamnya tidak mempunyai pengetahuan, kawalan dan jagaan dadah berkenaan tidak mempunyai merit. Peguam Datuk Ahmad Zahirin Muhaya yang mewakili Ismail Halil memberitahu mahkamah pihaknya akan memanggil 5 saksi pembelaan termasuk tertuduh untuk prosiding membela diri pada 30 dan 31 Mei depan. Ismail Halil mengaku tidak bersalah atas dakwaan mengedar dadah jenis kanabis anggaran berat 374.6 gram di sebuah rumah di Jalan Semarak, Wangsa Maju pada 27 Ogos 2021.
Perkembangan Liga Futsal Perdana Kebangsaan MPFL 2023. Selangor MAC berjaya menjinakkan pasukan KLCT FC dengan kemenangan 7-0 untuk terus mengutip 3 mata pada perlawanan kedua MPFL musim ini. Juara bertahan itu dilihat lebih mendominasi permainan sejak awal separuh masa pertama lagi. Skuad kendalian Edgar Belardoso berjaya memperoleh gol pertama hasil jaringan muda Muhammad Bukhairi Samsudin seawal minit ke-7. Kelekaan benteng pertahanan KLCT FC dimanfaatkan Selangor MAC untuk menambah gol kedua melalui lorongan mudah Ali Ibrahimi 4 minit kemudian. Selang beberapa minit, Muhammad Adil Syahril Rosli berjaya menjaringkan gol ketiga hasil hantaran lintang dari Said Aizat Daniel Said Nasir sebelum tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Selangor MAC tampak lebih garang dengan jaringan gol oleh Said Aizat Daniel Said Nasir pada minit ke-22. Namun tidak cukup dengan itu, Selangor MAC menambah 2 gol lagi melalui jaringan Navin Das Arokadias minit ke-29 dan 30. Pemain Ali Ibrahimi melengkapkan gol ke-7 pada minit ke-32 bagi memastikan Selangor MAC menang selesa ke atas KLCT FC di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam, Selangor. Ini adalah kemenangan kedua Selangor MAC selepas berjaya menewaskan PFA Odin 5-1 pada perlawanan pertama Liga 18 Februari lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Selangor MAC Edgar Baldoso berkata pemainnya beraksi dengan baik dan berjaya menguasai perlawanan serta tekanan pihak lawan. Kemenangan besar ini adalah hasil kerjasama di antara pemain dan tidak mensia-siakan peluang yang muncul. I'm happy because the goals I can see a build, qualitative build, and this is the most important, not for one game. Just one only game, but for tournaments, for leagues. So I'm happy until now with our team. Tambah Edgar, bagi perlawanan seterusnya, beliau mungkin akan melakukan perubahan taktikal berikutan kecederaan ke atas beberapa pemain. Beliau berkata demikian selepas pasukannya Selangor MAC menang bergaya ke atas KLCT FC 7-0 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam, Selangor. Selangor MAC kini selesa sebagai pendahulu Liga Kumpulan B dengan mengumpul 6 mata, manakala Shah Alam City, TOT United dan KLCT FC masing-masing berkongsi 3 mata bagi saingan kedua Liga Prima Futsal Malaysia MPFL 2023. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus negeri itu, bidang akuakultur bakal diperkenal di Institut Pertanian Sarawak. Perinciannya bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Pengkhususan dalam bidang akuakultur akan diperkenalkan dalam silibus pengajian di Institut Pertanian Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Siti Barudi Utom berkata, ini kerana bidang tersebut mempunyai potensi dan pulangan yang lumayan namun masih kurang diterokai setakat ini. Menurut beliau, silibus tersebut perlu disesuaikannya dengan kehendak revolusi perindustrian 4.0 bagi menghasilkan bukan sahaja mutu produk yang tinggi tetapi hasil yang lebih baik. Penglibatan dalam sektor akuakultur juga katanya harus merangkumi seluruh masyarakat. Datuk Seri Dr. Stephen juga berharap menerusi pengenalan silibus akuakultur, para penternak akan beralih kepada penggunaan teknologi terkini bagi penghasilan produk yang lebih berkualiti dengan jumlah produktiviti yang tinggi. Kerana kita telah pun merancangkan untuk meningkatkan martabat masyarakat tani di Sarawak dengan menggunakan atau pakai teknologi yang terkini untuk memberikan atau menghasilkan produknya. Jadi saya menaruh harapan besar bahawa Institut Pertanian seperti ini kita dapat menghasilkan tenaga kerja dalam sektor pertanian yang boleh dididik, mempertingkatkan sektor pertanian di Sarawak.
Ia juga selaras dengan perancangan Sarawak untuk menjadi net food exporter selain menjamin sekuriti makanan negeri. Ke arah itu, masyarakat tani di Sarawak perlu meningkatkan status bidang pertanian dari hanya petani dengan pulangan kecil kepada golongan berpendapatan lumayan seperti petani di Amerika Syarikat dan Australia. Menteri itu menyatakan demikian pada Majlis Convocation ke-17 Institut Pertanian Sarawak di Semenggok, Jalan Puncak, Borneo. Seramai 91 graduan menerima sijil tamat pengajian masing-masing merangkumi bidang teknologi pengeluaran tanaman makanan, pengurusan ternakan, landscape dan pengurusan estet. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 1985 sehingga 2022, Institut Pertanian Sarawak telah berjaya mengeluarkan 1,845 graduan dengan 87% keboleh pasaran. Pembinaan menara telekomunikasi di kawasan Sepupuk Niah telah diluluskan melibatkan Kampung Padang dan Kampung Dagang. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni yang juga Ahli Parlimen Sibuti berkata, ia bagi memastikan liputan telekomunikasi di kawasan tersebut bertambah baik. Siap jaya, saya mencatatkan akan bertambah baiklah liputan di kawasan telekomunikasi di kawasan Niah. Lukan Isman menjelaskan meskipun menghadapi permasalahan, namun ia telah diselesaikan. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Regata Niah 2022 di Waterfront Fasa 1 Sepupuk Niah. Dedah Lukan Isman, beliau telah dimaklumkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bahawa proses pemasangan tiang menara sedang berjalan, manakala buat masa ini satu tiang telah siap dibina di kawasan Bukit Bom Lambir. Katanya pembinaan tiang menara komunikasi adalah berdasarkan jalan serta kesesuaian. Agensi Penyelarasan Pembangunan Kereta Kuching GKCDA komited mengatasi isu pembangunan infrastruktur serta sosioekonomi di 9 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang terlibat meliputi kawasan Kuching dan Serian. Dalam satu sidang media, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben, selaku adun kedup yang merupakan sebahagian daripada Jawatankuasa Pemandu GKCDA memberitahu antara fokus utama dalam rangka strategi pembangunan GKCDA adalah dari segi pembangunan infrastruktur asas seperti akses jalan dan telekomunikasi serta mempergiatkan ekonomi di luar bandar. I believe most of us look at infrastructure like roads, connectivity, and telecommunication. So these are the focus, and also at the increasing of income of rural population, which is through agriculture economic activities. Jelasnya ini merupakan antara fokus utama hasil daripada perbincangan melalui penganjuran Minilab GKCDA di setiap kawasan DUN, iaitu Tanjung Datu, Opar, Tasik Biru, Serembu, Mambong, Tarat, Tebeduk, Bukit Semuja dan Kedup sebelum ini. Selain daripada itu, GKCDA turut memberi perhatian terhadap pembangunan belia, pendidikan serta kesihatan. Martin juga memberitahu penyertaan DUN Balai Ringin dalam GKCDA telah diluluskan oleh Kabinet Negeri baru-baru ini, berikutan 40% daripada kawasan DUN tersebut adalah di bawah seliaan daerah Serian, manakala sebahagian lagi adalah di bawah kuasa Agensi Pembangunan Sri Aman. Beliau berkata demikian selepas mewakili Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin selaku pengerusi GKCDA merasmikan program Lab on Greater Kuching Development Strategy 2030 di Kuching. Baik, urusan pengambilan penjawatan awam di negara ini adalah terbuka dan tiada had. Jelas pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA Tan Sri Datuk Sri Utama Zainal Rahim Seman hanya yang terbaik sahaja akan dilantik dalam perkhidmatan awam termasuk dari Sarawak mahupun Sabah.
Tan Sri Datuk Seri Utama Zainal memberitahu dalam proses temuduga di Sarawak dan Sabah, SPA mempunyai wakil dari kedua-dua negeri untuk mengelola proses tersebut memandangkan mereka lebih arif tentang selok-belok dan urusan negeri masing-masing. Beliau yakin menerusi kaedah yang lebih terbuka, lebih ramai rakyat dari Sarawak dan Sabah berminat untuk berkhidmat dalam sektor awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pusat Temuduga Kuching dan Miri bertempat di Pusat Transformasi Bandar Kuching. Mengulas tentang Pusat Temuduga itu, Tan Sri Datuk Seri Utama Zainal berkata ia merupakan salah satu langkah penaik tarafan SPA dalam menyediakan kemudahan kepada mereka yang berminat memohon dalam sektor awam. Menerusi penambahbaikan itu, permohonan kini kebanyakannya dilaksanakan secara dalam talian termasuk peperiksaan dan juga proses temuduga, terutamanya mereka di pedalaman yang mempunyai masalah pengangkutan ke pusat temuduga. Sementara itu ditanya tentang kunjungan hormat dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, beliau berkata akan berkongsi pengalaman SPA Persekutuan dalam mentadbir urus sumber manusia. Beliau juga berminat untuk mendengar pendapat dan pandangan Premier berkaitan sektor awam yang boleh dijadikan panduan untuk memperkasakan lagi perkhidmatan awam. Polis Kuching kini sedang mengesan penunggang motosikal nombor pendaftaran QAB 649B yang telah melakukan provokasi serta memandu secara melulu dalam satu video berdurasi 2.59 minit yang tular di Facebook semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah berkata dalam video yang dimuat naik oleh orang awam memaparkan kejadian tersebut melibatkan penunggang motosikal yang merupakan seorang lelaki. Dalam satu kenyataan media, ACP Ashmon memberitahu penunggang motosikal itu tidak memakai topi keledar dan telah melawan arus jalan serta melakukan provokasi kepada pengguna jalan raya lain. Katanya lagi, kejadian tersebut dipercayai berlaku pada Sabtu kira-kira pukul 3.10 petang di Jalan Tabuan Tranquility. Justeru beliau menyeru orang awam untuk menyalurkan maklumat berkenaan penunggang motosikal tersebut kepada pihak Polis Kuching. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Prestasi kerajaan negeri sentiasa ditambah baik demi memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Menurut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad, penilaian prestasi dari semasa ke semasa dilakukan barisan Exco. Penilaian 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan di Perak tidak seharusnya menjadi ukuran berikutan tempoh itu terlalu singkat dan tidak banyak perkara boleh dilaksanakan. 100 hari ini apa yang kita boleh buat sebenarnya, kan? Tapi saya boleh kata dalam tempoh terdekat ini mesyuarat Exco dijalankan saban minggu seperti biasa. Malahan ada waktu-waktunya kertas Exco begitulah punya banyak kita luluskan. Jadi lagi banyak kertas Exco kita luluskan, lagi baik, banyak perkara boleh kita selesaikan. Mana-mana yang melibatkan bayaran premium, cukai dan sebagainya, insya-Allah akan membolehkan kita dapat memungut hasil dengan lebih baik. Majoriti daripada 331 panggilan kecemasan diterima bomba Perlis sepanjang 3 bulan pertama tahun lalu membabitkan kes kebakaran belukar, jerami dan sampah. Justru kawalan berkaitan kes seumpama dipertingkat sepanjang Januari hingga Mac tahun ini.
Pengarah Bomber Perlis Ruhisha Haris memaklumkan 231 pegawai dan anggota di 5 balai diarah siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Risiko kemerebakan pada musim ini begitu tinggi kerana panas dan kering serentak. Jadi kemerebakan itu boleh berlaku dengan cepat. Jadi kita nak mengharapkan Jabatan Bomber ataupun pasukan penyelamat tiba mungkin kebakaran radah berlaku lebih besar. Jadi untuk elakkan risiko itu kita jangan bakar dan panggil pihak berwajiblah untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebutlah. Sejak awal tahun sehingga semalam, lebih 100 kes kebakaran melibatkan belukar, bendang dan longgokan sampah telah dilaporkan. Ruhisha ditemui selepas menghadiri Majlis Pembarisan Tahunan Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri. Pada majlis sama, Bomber Perlis turut menyampaikan sijil penghargaan kepada rakan strategik serta agensi media atas kerjasama sepanjang tahun lalu. Keputusan Padi Beras Nasional Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi diharap mampu melonjakkan pendapatan golongan itu. Usaha tersebut positif dalam membela nasib dan meningkatkan taraf hidup pesawah. Kita berharap dengan adanya insentif-insentif serta bantuan kerajaan dan juga sumbanganlah daripada Bernas dalam istilah perkongsian keuntungan bersama Bernas, kita berharap hasil ataupun pendapatan para petani akan meningkat sedikit daripada sedia ada lah. Ya, ianya akan menjadi perangsang, menjadi orang kata apa? Satu semangat untuk meningkatkan hasil dan kerja dengan bersungguh-sungguh demi mencapai tahap sara diri serta hasil pengeluaran padi beras kepada negara. Melaka berharap menerima peruntukan bagi membaik pulih fasiliti dan infrastruktur sekolah di negeri tersebut. Ia berikutan sejumlah 2.3 bilion ringgit peruntukan bagi membina infrastruktur pendidikan dibentangkan menerusi Belanjawan 2023 Jumaat lalu. Beliau yakin sekiranya perkara itu diluluskan, penambahbaikan dapat dilakukan dengan segera bagi sekolah yang memerlukan. Ini bagi memastikan pelajar dapat belajar dalam suasana selesa dan selamat. Seperti yang saya katakan dulu, kita di Melaka ini amat berharap akan kepada pembaikan, penambahbaikan sekolah-sekolah di negeri Melaka yang mungkin banyak yang rosak. Yang ini kita harap dalam bajet itu yang besar untuk bidang pendidikan negara ini yang disalurkan kepada kerajaan negeri itu, kita dapatlah dengan segera boleh dilakukan. Saya yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan 2023 itu sudah mengambil kira betapa peri pentingnya bidang pendidikan. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka dengan Feltra Education Services dan Toda Akademi Sundian Berhad. 4 lelaki termasuk 2 penguat kuasa Majlis Perbandaran Port Dickson mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah bagi melindungi peniaga tanpa lesen sah. Perbuatan didakwa dilakukan antara 2017 hingga 2020. Muhammad Azmi Muhammad Hashim dan Khairul Rizal Mahta yang masih bertugas di MPPD berdepan satu pertuduhan. Manakala pesara Azman Halidin dan Arfizi Mustafa yang telah ditamatkan kontrak didakwa atas 2 pertuduhan. Mereka didakwa meminta dan menerima suapan RM300 hingga RM800 daripada peniaga buah jambu, kedai cuci kereta dan daging panggang sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kerana meniaga tanpa lesen. 29 dan 31 Mac ini sebagai tarikh sebutan semula kes.
Bangunkan sektor ekonomi, beri perlindungan sosial kepada rakyat dan memastikan tadbir urus yang baik. Belanjawan 2023 diyakini menjadi katalis untuk negara melonjak maju ke hadapan. Nur Hidayah Anwar ada perinciannya. Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad berkata, kerangka belanjawan 2023 yang diumum Perdana Menteri penting untuk menguatkan keutuhan institusi kerajaan bagi mengelak berlaku pembaziran, ketirisan dan meningkatkan kecekapan penjawat awam. Institusi kerajaan direformasi dalam melaksanakan tanggungjawab supaya agihan peruntukan lebih baik dan pengagihan tender terbuka mengikut peraturan ditetapkan. Ini yang juga diberikan penekanan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kerana apabila pemberian insentif itu diberikan secara langsung, maka tidak ada pihak pertengahan yang akan mendapat peluang untuk mengambil faedah daripada pelaksanaan sesuatu dasar kerajaan. Misalnya subsidi diesel. Kita tahu banyak pihak pertengahan yang mengaut keuntungan berjuta-juta ringgit. Sedangkan faedah sepatutnya dinikmati oleh kumpulan bawahan. Dan ini juga berlaku apabila kerajaan menyalurkan terus pemberian kepada kumpulan sasar tanpa melalui kepada pihak yang ketiga ataupun pihak tengah. Jadi ini adalah satu proses mengurangkan kerenah birokrasi. Yang kedua, memastikan tidak ada pihak yang mengambil kesempatan. Dan yang ketiga, memastikan segala dasar-dasar kerajaan boleh sampai terus kepada rakyat. Kerajaan juga dilihat prihatin dari aspek keadilan sosial, bukan sahaja golongan B40 tetapi termasuk M40. Malah belanjawan 2023 merupakan suntikan yang proaktif untuk golongan belia menjadi matang dan berkualiti. Lihat ini adalah sebagai satu cabaran. Bagi saya sendiri, pada pandangan saya, bukan jumlah yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana kita melihat insentif-insentif yang dibentangkan oleh kerajaan, sebagai contoh insentif cukai perniagaan, insentif modal perniagaan, orang kata apa, bantuan daripada segi bagaimana kita nak start up bisnes itu, melihat dalam konteks untuk belia pada hari ini di Malaysia berdiri di atas kaki sendiri dengan bantuan kerajaan. Dan yang kedua, saya melihat belanjawan Malaysia Madani yang baru dibentangkan ini lebih ke arah iaitu perubahan sikap daripada meminta kepada bertindak. Kita nak melihat belia di Malaysia pada hari ini tidak lagi terlalu berharapkan kepada kerajaan, perlu ada bantuan tetapi segalanya akan dilaksanakan atas usaha sendiri oleh cerminan komitmen kerajaan memperbaiki kedudukan kewangan negara dengan menjaga keperluan rakyat secara menyeluruh pada belanjawan 2023 disambut baik oleh masyarakat. Dilihat masih menyeimbangi sosio-ekonomi masyarakat antara golongan kaya dan miskin. Nur Hidayah Anwar, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
Sedar